Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan takluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak. Ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertemukan lagi kita di dalam, atau dipertemukan semula kita di dalam pengajian pagi kita dengan kitab La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah sekali-kali meremehkan kebaikan walau sekecil apapun, yang disusun oleh guru mulia kita Asy-Syekhuna Asy-Syekh Muhammad Nuruddin bin Abdullah Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullahu ta'ala warra'ah. Nah, sebab lama dah kita tangguh ni, hadis ke berapa sambung kita ni? Muka surat 114. Wajah yang ceria. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala pada kitab La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, muka surat 74, pada hadis yang ke-114 dengan tajuk wajah ceria dan baik perangai. Dah baca dah 115. Itu 115. Diam dan akhlak yang baik. An Sufyan bin Sulaimi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi aisaril ibadatin wa ahwanuha 'alal badani as-samtu wa husnul khuluqi. Rawahu Ibnu Abi Dunya.
daripada Sufyan bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata, telah ridha Allah Ta'ala kepada Sufyan bin Sulaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku beritakan kepada kalian dengan ibadah yang paling mudah dan paling ringan terhadap badan? Dia adalah diam dan baik perangai. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Daripada hadis ini, Nabi SAW mengatakan dengan kalimat awalnya yang diceritakan oleh Sufyan bin Sulaim. Apa kata dia? Ala ukhbirukum. Bila Nabi mengatakan ala ukhbirukum, ini bererti barang penting. Sama ada Nabi kata ala ukhbirukum atau ala unabbiukum. Itu nama Nabi SAW nak bagi tahu. Tak aku cerita pada kamu, mana Nabi nak berkongsi. Takat perkataan ala ukhbirukum ni pada kita mungkin kita dengar biasa, tapi tidak para sahabat. Bila Nabi mengatakan ala unabbiukum ataupun ala ukhbirukum, maka berpusu-pusu sahabat yang pada ujung masjid pun akan berlari ke depan menuju ke Nabi SAW nak dengar apa benda ni. InsyaAllah, mana tak aku khabarkan kepada kamu yang sesungguhnya bi aisaril ibadah, seringan-ringan dan semudah-mudah ibadah. Maknanya benda ni ringan je kalau buat. Yang mana Nabi kata wa ahwanuha 'alal badani, dia tak membebankan atas badan kita. Badan kita tak penat, kederat tak keluar nak buat benda ni. Apa dia yang perkara yang Nabi SAW katakan tentang amal yang ringan tetapi tak berat dan juga sesungguhnya tidak meletihkan, iaitulah samtu. Yang betul as-samtu. Memang Nabi samtu, as-samtu maknanya senyap. InsyaAllah duduk diam. Nabi SAW kata duduk diam. Awak diam saja dapat pahala. Tu sebab banyak ibadat yang berkaitan dengan diam ni dapat pahala. Contoh, seseorang yang duduk di dalam rumah Allah dengan mengatakan nawaitu i'tikaf fi hadha masjid, dia niat i'tikaf dalam masjid, itu duduk sahaja ataupun tidur, itu juga dapat pahala. Ataupun dia diam ketika berada di dalam majlis ilmu pun pahala, insya-Allah. Tapi yang dikehendaki dengan as-samtu di sini iaitu diamnya itu tadi memberi manfaat kepada orang lain. Contoh, ada orang tengah bercakap, dia diam dulu. Masyaallah taala anhu. Ataupun disebutkan as-samtu wa husnul khuluq, iaitu dia diam dan kemudian dengan sebab diamnya itu tadi baik perangainya tadi. Itu sebab Nabi SAW mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi katakan, "Man yu'minu billah wal yaumil akhir fa aqulun khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata perkara yang baik-baik. Namun kalau dia tak ada benda nak kata benda baik, lebih baik dia diam. Ini kata Nabi SAW. Maka diam itu tadi menunjukkan salah satu daripada adab dan perangai yang baik. Itu sebab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pun menekankan kepada kita untuk menjauhi beberapa perkara. Yang pertama iaitu jidal. Mana jidal? Iaitu berdebat-debat, nak menunjukkan kita menang. Itu sebab menangnya dalam satu perdebatan itu bukan bererti kemenangan. Kalaulah kita ini dalam pasangan suami isteri bergaduh-gaduh, berdebat-debat nak menang, andai kata kita menang sekalipun, itu tidak menandakan kebaikan bagi kita. Bahkan ia akan menunjukkan kekeruhan. Mungkin dahulunya cintanya 100 tinggal 90. Kalau kita berdebat dengan adik-beradik, kalau kita menang sekalipun dalam perdebatan dengan adik-beradik, ia pasti akan merenggangkan, insyaAllah. Kalau kita bergaduh dengan kawan-kawan, berdebat, kita menang sekalipun dengan kawan-kawan, tetapi itu bukan bererti kita merapatkan hubungan, bahkan boleh jadi berlaku sedikit keretakan dalam perhubungan. Hak ni kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala al-jidal. Itu orang kata nak menang debat, ambil, tak guna juga kerana ia tidak mendatangkan manfaat. Sebaik-baik manusia disebut oleh Nabi, siapa dia? Khairun nasu ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh bagi manfaat pada manusia lain. Apa maksud manfaat? Manfaat ataupun manfaat ini kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan dinukilkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani di dalam kitabnya Hidayatus Salikin
fi sulukil maslakil muttaqin. Katanya apa? Yang dinamakan manfaat itu ialah barang yang bertambah kepadamu, lalu ia menambahkan takutmu pada Allah. Tu je. Kalau bertambah ilmu hebat macam mana sekalipun, dia dapat master, PhD ataupun sebagai daripadanya, tapi ilmu yang bertambah tadi tak menambahkan takutnya pada Allah, tetapi itu menambahkan egonya, tambahkan rasa besar dirinya. Itu bukan dipanggil manfaat. Begitu juga dengan nikmat. Dia bertambah kaya, dia bertambah senang, tetapi kesenangannya itu tadi atau nikmatnya itu tadi tidak mendekatkan ia pada Allah. Benda tu tak dinamakan nikmat. Itu bukan nikmat. Itu namanya apa? Itu namanya istidraj. Masyaallah. Tambah. Kenapa? Kerana Allah sedang menjauhkannya diri daripada Allah Ta'ala. Allah jauhkan dia. Aku bagi engkau kaya lah supaya engkau lagi jauh daripada aku. Aku tambah kau bagi anak banyak supaya kamu jauh daripada aku. Ini yang kita minta, jauh daripada Allah. Dipanggil suatu nikmat apa dia? Yang boleh menambahkan kebaikan bagi kita. Kaya, itu nikmat kecil. Nikmat yang paling besar apa dia? Itu saya ungkapkan dalam muqaddimah tadi. Nikmat paling besar, sesuatu yang dapat menyelamatkan kita, itulah nikmat Islam dan iman. Subhanallah. Ada Islam, ada iman, nanti kita di akhirat dalam di perhitungan Allah Ta'ala, hak ni nak kira dulu bab akidah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi as-samtu wa husnul khalq, iaitu sebaik-baik orang ataupun sebaik-baik ibadah yang ringan dan tak penat. Hak diam buat kerja apa, tak ada buat apa pun diam, pun dapat pahala. Diam tadi kerana selamat daripada bercakap perkara yang tak elok, ataupun dia diam tadi untuk menyelamatkan lisannya daripada menyakiti orang. Masya Allah. Kalau dia bercakap, tentu nanti ada orang sakit hatinya, lebih baik dia diam. Masya Allah. Keinginan bercakap tu ada, tetapi khawatir dengan tata bahasa ataupun tutur katanya tadi menyebabkan singgung hati orang yang mendengar, maka adalah lebih baik ia diam. Masya Allah, barakallahu ta'ala anhu. Baik, hadis yang ke-116, masih cerita yang sama. Kita bacakan dulu. An Anas radhiyallahu anhu qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Dharr faqala ya Aba Dharr ala adulluka ala khaslatayn huma hafifatan ala dhahri wa asqalu fil mizani min ghairihima. Qala bala ya Rasulullah. Qala alayka bihusnil khuluqi wa tuli samti. Fawalladhi nafsi biyadihi ma amilaka khalaikum bimislihima. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Bazzar wa Tabrani. Daripada Anas radhiyallahu anhu, telah redha Allah Ta'ala ke atas Anas ibn Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Abu Dzar. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, maukah kamu aku tunjukkan kepada dua perkara yang mana keduanya itu ringan di pundak, yakni di belakangmu, dan lebih berat di dalam timbangan daripada selain keduanya. Abu Dzar berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berakhlak baik dan banyak diam, maka demi diriku berada di bawah kekuasaannya tidak ada makhluk yang beramal dengan seumpama keduanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya, Al-Bazzar dan At-Tabrani. Hadirin rahmatullah ta'ala yang dirahmati Allah, hadis ni kita tengok macam mana cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam matanya laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqiya ni kita panggil liqaun, iaitu bertemu. Bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau ngaji cara bahasa pondoknya sana, telah bertemulah laqiya. Itu kan bina naqis, masya-Allah. Laqiya fi'il madhi. Laqiya, telah bertemu. Telah bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzarin, terhadap Abu Dzar. Maknanya dalam hadis ni bukanlah Abu Dzar yang datang pada Nabi, tapi Nabi datang pada Abu Dzar. Menunjukkan apa? Nak menyerukan orang buat baik, kita datang pada orang tadi. Jangan kata kita ada ilmu, nak buat baik, mainlah datang ke aku. InsyaAllah.
Dia beza di antara menuntut ilmu dengan mengajak kebaikan. Itu sebab dalam Quran kata ta'muruna bil ma'ruf. Seru. Bila seru tu mana? Datang pada mereka. Surah Ta'ala. Jadi dalam hadis ini Abu Dzarin telah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang nak bagi tahu, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar ataupun Abi Dzar, bahawa sungguhnya ala adulluka, nak tak aku tunjukkan pada kamu. Nabi tanya dulu. Maknanya datang nak buat baik pada orang pun bertanya. Jangan kata, tuan, marilah kita semua ni. Terus langsung ngajak kepada tu. Tak. Adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, ala adulluka, nak tak saya bagi tahu pada awak satu benda yang bagus. Mana tanya dulu pada orang. Ada orang yang mungkin tak nak dengar. Orang tak nak dengar, kita pun nak dengar. Yang penting saya dah lepas tanggungjawab saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak gitu. Ni akhlaknya Nabi SAW. Nabi datang pada orang, nak tak saya cerita sikit satu benda yang paling best. Ni masya-Allah. Jadi ketika ini para sahabat, kalau Nabi nak bercakap, mereka tidak pernah menolak. Lah kan apa kata Abi Dzarin? Bala ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, tiap tutur bicara kamu, mutiara kalam daripada perkataan kamu dinantikan oleh kami setiap hari. Kalaulah Nabi diam sepanjang hari itu, sahabat jadi risau, mundar-mandir dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan datang dia kepada baginda Nabi hingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, awsini, ya Rasulullah, berilah wasiat pada kami. Maknanya tausiah, kuatkan kami ya Rasulullah, tiap hari kami perlukan nasihat. Itu kalau Nabi tak bercakap. Alangkah hebatnya kalau Nabi mengatakan, ya Aba Dzarin, ala adulluka, ataupun ala ukhbirukum, atau ala unabbiukum. Ni tiga perkara. Berarti Nabi nak berkongsi cerita. Bila Nabi sendiri nak berkongsi cerita, sahabat takkan tak tolak. Tak boleh Rasulullah, kejap saya tak ada masa Rasulullah. Tak pernah ada Nabi SAW menerima perkataan begitu daripada sahabat yang ada di dalam Masjid An-Nabawi itu sendiri, Masya Allah. Bila Nabi nak bercakap, Nabi kata apa? Ala adulluka ala khaslatain, nak tak kamu aku ceritakan kamu tentang dua perkara. Nabi highlight berapa benda dia nak cakap. Ini Nabi SAW. Makna as-siddiq, kalau dia mengatakan dua-dua je, Masya Allah. Nak tak saya cakap dua perkara, Masya Allah, tiba-tiba cakap kejap, ada tambah satu, nombor tiga pula. Tak. Ni bukan Nabi SAW. Nabi ni dengan akhlak baik, dia jujur. Bila cakap, nak tak aku ceritakan kepada kamu, adulluka ala khaslataini, dua perkara yang aku nak cerita pada kamu, Masya Allah. Huma khafifatain, yang mana dua benda ni, kata Nabi SAW, khafif. Al-khafif ni ringan. Lawan bagi dia saqil, Masya Allah. Khafifatani, keduanya tu ringan. Ala zahri, az-zahri ni belakang, insya-Allah. Ringan di pundakmu, di belakang kamu. Masya-Allah, di tulang belakang kamu. Wa asqal, kemudian saqil, iaitu asqal, sangat berat. Kalau Nabi guna kalimat khafifatan ni makna ringan di belakang kamu, tetapi bila Nabi menggunakan kata lawannya saqil, Nabi tak kata saqil, Nabi kata apa? Wa asqal. Asqal ni maknanya sangat berat. Kabir maknanya besar. Akbar, sangat besar. Azim, sangat azim, agung. A'zamu, sangat agung. Disebut gitu. Jadi kalau sakil, Nabi kata asqal, maknanya sangat berat. Fil mizan, Masya Allah. Ini kaedah dia, Masya Allah. Dan kita bab ringan tadi, Nabi kata sangat ringan. Kemudian bila berat, sangat berat, kata Nabi SAW. Fil mizan min ghairihima, daripada keduanya tadi. Ada benda yang sangat berat dekat mizan atas dua jalan ni tadi. Nabi tak bagi tahu lagi apa dia, sehingga Nabi dapat jawapan Abi Dzar. Apa kata Abi Dzar? Bala ya Rasulullah, bahkan sudah tentu ya Rasulullah, saya inginkan ya Rasulullah. Qala alaika, kata Nabi, ke atas engkau itu tadi, bihusnil khuluqi, perelokkan akhlakmu. Ini tujuan Nabi turun ke dunia sebenarnya. Tujuan utama baginda Nabi SAW diturunkan, kata Nabi SAW, innamal a'malu, Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammimma ma karimal akhlak.
tidaklah aku diutuskan ke dunia ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Seakan bahasanya macam tu. Walhal kata innama litaukid, sesungguhnya bu'istu, dibangkitkan akan daku ini. Mana aku datang depan kamu semua, aku hadir depan kamu, kata nama bu'istu li utammi, li untuk utammimma, menyempurnakan akhlak. Tamun makna sempurna, li utammimma, makna menyempurnakan keseluruhan. Maknanya bukan Nabi dulu tak bawa akhlak, Nabi Adam dah bawa akhlak, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim dah bawa akhlak. Tapi aku datang ni untuk menyempurnakan sekalian akhlak yang diajar oleh Nabi-Nabi dahulu. Utammimma makarimal akhlak. Sebab Nabi kata alaika bihusnil khuluq, iaitu hendaklah kamu memperelokkan al-husni. Ini kalau kita hari-hari bangun pagi, kalau menghadap cermin atau tengah mandi, apa kata? Allahumma hasanta khalqi fa hasin khalqi. Kita, ya Allah, sebagaimana engkau perelokkan rupaku, perelokkan pula akhlakku. Ini kita kena minta pada Allah SWT tentang baik akhlak kita tadi, kelakuan kita tadi. Ya, baik. Watuli samti, watuli samti, dan berpanjangan diam. Tamana saya kalau dalam majlis muzakarah, baru ni kita pun selesai tapi tak dan pergilah, cuma dapat report je muzakarah ulama. Kalau di Palembang tu insya-Allah tahun ni tak dan pergilah, selalu tiap tahun pergi. Kalau tengok sedang muzakarah yang ini bahas, yang ini bahas, yang ini jawab, yang ini keluar dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad metod, masya-Allah tabarakallah, dia punya kaedah-kaedahnya. Saya yang paling risau kalau ada ulama duduk diam gitu. Dia duduk diam tu yang paling kita takut sebenarnya. Kerana yang diam tu lebih alim biasanya. Kebiasaannya dia dengar dahulu, kemudian baru dia cakap. Tu sebab dalam satu kisah ada satu ulama disebutkan kerana nak beramal dengan hadis samtu, taulus samtu ni, dia hingga memasukkan batu dalam mulut dia. InsyaAllah. Kalau tak masuk batu dalam mulut nanti banyak cakap. InsyaAllah. Jadi dia bubur batu senyap. Bila nak bercakap, dia keluarkan batu tadi, baru dia bercakap, kemudian dia masukkan batu tadi. Dia cakap hanya barang perlu. Kerana apa? Kerana banyaknya daripada manusia itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tempat pengazaban sebab lisannya saja. Lisan yang terlalu banyak dalam bertutur kata perkara yang menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Cakap banyak, ghalid dan sebagainya, insya-Allah. Itu sebab tak hairan jika ada setengah-tengah ulama tasawuf hingga menghukumkan nyanyian sebagai haram. Allah Taala. Kenapa? Kerana perihal yang demikian rupa tadi adalah kata-kata ataupun ungkapan yang dizahirkan oleh mulut yang menjauhkan diri pada Allah. Masya-Allah. Tiba-tiba ada pula ustaz nasyid tu boleh ustaz. Tu kita tengok perkataannya, saya dah kata perkataannya kalau mendekatkan diri kepada Allah Taala, ya, tak ada masalah. Yang masalah tu kalau perkataan tutur bicara ataupun lantunan itu semakin menjauhkan kamu daripada Allah Taala. Hak ni yang jadi muskilah yang sangat besar, masya-Allah. Jadi tu sebab dengan diam ini tadi, maka tatkala itu tadi menambahkan apa dia? Fa huwallazi nafsi biyadihi. Bersumpah pula Nabi di akhir tu. Fa huwallazi, dan demi sesungguhnya, allazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, ataupun demi diriku yang berada di dalam genggamannya. Kalau biyadih itu dalam kekuasaannya, siapa? Allah. Ma'amila, tidak ada satu amalan pun khalaiku yang khalaiku bimislihima, tidak ada makhluk yang beramal dengan seumpama keduanya. Saya ingat satu cerita tentang seorang maulana di India, insya-Allah. Ada seorang pemain kriket India yang sangat hebat. Dia datang kepada maulana, ini pemain kriket orang Islam, masya-Allah, datang kepada maulana tadi, lalu dia katakan pada maulana, ya maulan, tunjukkan saya jalan nak masuk syurga yang cepat, insya-Allah. Apa kata syekh tadi? Kata maulana tadi, sesungguhnya jalan nak menuju kepada Allah Taala ni, yang nak pergi syurga Allah ni semua penuh dah, insya-Allah. Jalan melalui jalan sembahyang penuh sebab ramai orang sembahyang, insya-Allah. Jalan bersedekah, ramai dah orang sedekah, penuh lah maksudnya. Jalan orang pergi haji, penuh juga ada, insya-Allah. Jalan melalui apa nama bayar zakat, penuh juga ada. Lah tu macam nak syurga, ada jalan masih kosong, insya-Allah. Kalau awak sudi untuk melaluinya dengan senang, apa dia? Jalan akhlak.
Akhlak ni masih kosong lagi, kata dia masyarakat. Kata malah jalan akhlak ni masih kosong. Boleh beramal dengan akhlak, lalulah secepat mungkin situ. Kalau awak nak berebut dengan orang sembahyang, tak tahu sembahyang kita ni ranking ke berapa, beraturlah kita nak masuk syurga Allah, kata dia. Ini nisbah saja, bukanlah kita bayangkan jalan syurga tu sempit macam lorong nak kena lalu pergi syurga. Tak. Tapi nak bagi tahu berpusunya manusia merebut dalam satu amal. Lihatlah kepada satu amal yang jarang dilakukan oleh manusia. Antaranya ini dia, iaitu adalah baik akhlaknya dan tuwil samti, iaitu panjang diamnya. Diam tadi bukan kata diam tak buat apa-apa. Diam tu maknanya mencegah dirinya daripada menyakiti orang dengan bahasanya, dengan katanya, dan juga diamnya tadi daripada berdebat-debat. Masya-Allah. Jadi itu sebab kata Nabi SAW, ini dua amal yang paling berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ada masya-Allah, wa asqalu fil mizan, dalam timbangan Allah taala ia sangat berat. Mana kita taklah kita kata dia ranking nombor 1, tak, kerana Nabi ada sebut dah amal-amal lain yang lebih berat di timbangan mizan, tapi ini termasuk daripada kategori amalan yang paling berat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis seterusnya satu lagi berkaitan tentang mengucapkan salam ketika masuk dan keluar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim fa idza arada an yaquma falyusallim falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirin, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmizi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah redha Allah taala ke atas Abi Hurairah Bani Daus, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian sampai di suatu majlis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Dan apabila ia ingin bangkit untuk pergi, hendaklah juga mengucapkan salam. Maka yang pertama tidaklah lebih berhak daripada yang terakhir. Ini kata baginda Nabi SAW yang menunjukkan pentingnya memberi salam. Masya Allah. Itu sebab aksyafus salam, sebarkan olehmu salam, bagi salam. Kenal tak kenal tu belakang cerita. Yang penting ambil berkah daripada perkataan Nabi. Nabi kalau anjurkan, berarti ada kebaikan yang kita tak tahu. Aku tak tahu apa kebaikan daripada kelakuan dan suruhan Nabi SAW. Ini jadi pada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, beliau ini di antara sahabat yang pernah hidup ketika ketiadaan baginda Nabi SAW. Satu hari beliau ini naik bagal, insyaAllah, sejenis tunggangan daripada atas keldai. Dia keldai, dia ada kategori. Zaman Nabi ni ada kategori. Macam kita, ada orang pakai kanci, ada orang pakai klisa, ada pakai Azia, ada pakai Myvi, ada pakai makin besar-besar, ada yang pakai Ferrari, masyaallah taala. Maka dalam kategori kenderaan-kenderaan di Madinah ni, bawah sekali paling kecil tu jalan kaki kan. Selipar, dia panggil selipar. Itu pun selipar ni paling untung dah ni, masya-Allah. Pun termasuk kenderaan. Kita kata selipar, hari ni basikal. Kenapa? Ada hadis pada cerita tentang hadis kedua, kan Nabi kata kamu akan melihat ada suatu kelompok manusia yang tidak berpakaian dan tidak berselipar. Ini orang Abu Dhabi. Nak tunjukkan miskin orang Abu Dhabi, orang Emirates, orang Oman ni dulu, mereka tak pakai selipar pun, kata Nabi SAW. Sampai tak ada takat tu lah, hari ni Lamborghini, Mercedes S-Class, G-Class semua ada dekat dia. Sallallahu ta'ala anhu. Nabi dah sebut dah. Pertama tu selipar. Yang kedua apa dia? Iaitu seorang yang boleh naik keldai. Keldai ni paling rendah maksudnya. Atas keldai, bagal. Bagal ni dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada kuda. Ni bagal. Yang ketiga, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuda. Yang keempat, unta. Yang kelima, unta merah. Disebutkan itu, Masya Allah. Jadi unta merah hari ni kenapa barang-barang mewah, kata-kata mewah dinisbahkan merah? Lamborghini yang cantiknya merah, Ferrari-nya merah, Mercedes yang S-Class, G-Class merah. Kerana merah menunjukkan besar, masya-Allah tabarakallah taala. Kalau kita buka kitab Ta'allim Muta'allim fi Tariqut Ta'allum, apa kata Imam Az-Zannuji rahimahullah taala. Saya pun dulu ada kesal juga, dah buat baru baca kitab. Masya-Allah tabarakallah taala. Apa kata dia Imam Az-Zannuji? Dan berkata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya makruh bagi seorang kamu itu menulis dengan pen merah.
Dia buat tobek guna pen merah. Orang Cina pun tak suka kalau pakai pen merah, maknanya mati. Lagi-lagi tulis nama pakai pen merah. Hak tu Imam Abu Hanifah sebut. Dan guru-guru kami memakruhkan kepada kami menaiki kenderaan berwarna merah. Sampai begitu sekali. Saya sampai rojok 3-4 tok guru lah. Sebab waktu tu saya baru cat kereta warna merah. Masya-Allah tabarakallah taala. Saya kata, ni saya keluar duit banyak dah cat kereta ni, insya-Allah, tapi ni dalam ni cerita kata makruh pula pakai kereta warna merah ni, macam mana? Masya-Allah tabarakallah. Tok guru tu nak nyedapkan hati saya, ini mungkin warna pink kata tok guru ni. Masya-Allah tabarakallah taala. Ala kulli hal, tafsirnya apa, iaitu bermegah-megah sebenarnya, megah dengan, tapi tu sebab Nabi SAW ketika nak keluar hijrah, Nabi pakai apa? Keldai ke? Tak. Nak keluar hijrah tu Nabi datang rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Abu Bakar, apakah dah siap tunggangan kita? Kata Abu Bakar, hayya ya Rasulullah. Mari wahai Rasulullah, saya tunjukkan kamu kenderaan kita. Dibawa pergi satu kandang yang besar. Di dalam kandang tadi hanya ada 2 ekor unta. Abu Bakar ni dia banyak unta. Abu Bakar bukan ada 1-2 ekor unta. Abu Bakar, nama dia saja Abu Bakar. Nama dia bukan Abu Bakar. Nama dia Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman. Itu nama dia, Abdullah bin Abi Quhafah Uthman. Nama Abu Bakar. Gelaran Abu Bakar tu kunyah. Dia panggil kunyah. Apa tu kunyah? Gelaran. Kata masya-Allah tabarakallah taala. Abu makna bapa. Bakar tu maknanya daripada kalimat bikrun, anak dara. Kerana Abu Bakar lah yang jaga anak dara, tak bunuh anak dara zaman jahiliah. Jadi dia panggil Abu Bakar, iaitu bapa kepada anak dara. Yang kedua pula mengatakan Abu Bikran. Apa tu? Maknanya bapa kepada anak unta. Kerana banyaknya unta Abu Bakar ni. Dia ni kan pedagang unta yang paling kaya. Jadi kerana banyaknya anak unta tadi, tapi Rasulullah ketika datang pada Abu Bakar, dah siap tunggangan kita. Abu Bakar datang tunjuk Rasulullah, ni satu kandang unta yang dalamnya hanya 2 ekor unta. Banyak saja unta yang lain, tapi ditunjukkan 2 unta tadi. Kenapa tunjuk 2 unta? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini unta yang paling terbaik. Kalau unta lain boleh berjalan di padang pasir 15 hari baru minum sekali, hak ni 30 hari minum sekali. Ya Rasulullah, ini unta tak pernah turun daripada kandangnya untuk cari makanan, melainkan makanan yang cari unta. Pelik bunyi tu, masya-Allah taala. Maknanya apa? Unta ni tak pernah kami bawa keluar-keluar biasa. Kami yang pikul bawa makanan datang pada dia. Bukan kami lepas gitu saja. Maksud kalau lepas kena curi ni. Masya-Allah taala anhu. Ini unta yang paling baik. Masya-Allah taala anhu. Orang kalau si belilah kereta mahal dengan kereta murah, yang mana dia masuk ke dalam garas yang cantik sikit? Tentu kereta yang mahal, masya-Allah. Kata Abu Bakar, hak ni dia Rasulullah. Rasulullah tanya, kam thamanan hadzal jamal? Berapa harga unta ni wahai Abu Bakar? Malu Abu Bakar nak bagi tahu harga dengan Rasulullah. Apa kata dia? Fika majanan ya Rasulullah. Untuk engkau percuma Rasulullah. Kata Abu Bakar, fika majanan ya Rasulullah. Untuk engkau percuma ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, ya Abu Bakar, kam thaman hadzal jamal? Ya Abu Bakar, berapa harga unta ni? Fika majanan ya Rasulullah. Untuk engkau percuma ya Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, ya Abu Bakar, kam samanan hadzal jamal? Insyaallah. Ya Abu Bakar, berapa harga unta ni? Kali ketiga Nabi tanya. Abu Bakar bila dengar macam tu dia segan. Dia cakap, apa ya Rasulullah? Harganya begini dinar. Sebut dinar. Begini dinar, tapi untuk engkau percuma. Tak tinggal perkataan belakang tu. Untuk engkau percuma. Nabi celup dalam hakibah, dalam poketnya, dan Nabi keluarkan satu uncak emas dengan nilaian yang tepat. Rasulullah beri pada Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Aku beli unta ni. Rasulullah kata, aku beli unta ni. Makna Rasulullah nak keluar hijrah bukan barang percuma. Masya-Allah. Ustaz, jemput ke rumah Ustaz. Rumah tu ada Mercedes, ada Alphard, ada Velfire. Ustaz pilihlah mana hendak. Masya-Allah. Boleh buat pergi jalan dakwah ni Ustaz, kata masya-Allah. Oh, kalau kita tak tolak hak Nabi SAW, ni ya Rasulullah ada Velfire, ada Mercedes. Berapa harga Velfire ni? 140,000. Kejap. Keluar cek. Nah, kenapa? Kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, Allah Ta'ala sebut, innallaha ishtara minal mu'min. Allah beli daripada diri orang mukmin tadi tu, apa dia? Anfusahum wa amwalahum. Diri mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan ganjaran syurga. Aku nak dapatkan syurga Allah, aku tak boleh bawa diri aku sekali. Wa amwalahum, dan hartaku. Masya-Allah Ta'ala. Bawa keluar harta, nak buktikan yang aku betul-betul nak keluar pada Allah Ta'ala ni. Kata dia, masya-Allah, aku laburkan hartaku untuk aku bawa pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu sebab kita ni nak ambil nikmat syurga takkan percuma. Takkan percuma. Kita nak masuk panggung wayang tu, masya-Allah,
Panggung wayang tu cuma dapat kerusi je kata kan. Dapat kerusi betul-betul kerusi je. Lebih-lebih pun menyandar. Kok begitu. Ada pun aircon kuat sikit lah, masya-Allah. Nikmat apa yang kita nak ambil? Nikmat dua ni je, mata dengan telinga. Mata nak tengok movie tu, telinga nak dengar sound dia. Begitu. Terduduk dalam kata 2 jam, 3 jam, 3 jam, masya-Allah tabarakallah taala. Kalau nak dapat nikmat mulut sikit, makan popcorn tambah beli lain. Masya-Allah. Beli kat luar siap-siap masuk makan. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Ya, maka itu pun kena bayar. Berapa? 18, 20. Masya-Allah. Lebih kurang begitu, masya-Allah. Nak murah sikit Rabu. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Duduk. Nak tengok itu kena bayar. Ambil nikmat tu tengok. Saya sebenarnya tak setuju masuk wayang kena bayar. Masya-Allah taala anhu. Kenapa? Sebab dia lah patut bayar pada saya. Kerana mengambil masa saya untuk tengok hasil seni dia. Dia buat seni, saya kena tengok. Jadi bila saya tengok, awak bayarlah saya, kerana saya akan kata 3 bintang, 5 bintang. Masya-Allah taala anhu. Serupa juri. Masya-Allah tabarakallah taala anhu. Tapi hakikatnya kita hari ni bayar kerana nak dapat nikmat kecil. Takkan nikmat percuma Allah taala yang besar tu kita nak dapatkan percuma begitu saja. Allah kata, aku beli. Kalimat Allah sebut dalam Quran, innallaha ashtara, maknanya aku beli. Allah kata aku nak beli innallaha ashtara minal mu'min, aku beli daripada jiwa orang mukmin ni tadi apa dia, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahum, dengan bayarannya jannah, syurga. Maknanya Allah buat transaksi jual beli dengan kita ni. Syukurullah taala. Jadi dengan sebab yang demikian rupa itu tadi, hendaklah kita menatakan ataupun menunjukkan kepribadian orang mukmin tadi. Baik, nak cerita tadi tentang berkaitan keluar dan masuk, bagi salam cerita dia ni, masya-Allah. Tapi dia dah jauh punya syarah tu, mana-mana tak tahu, sampai Eropah dah. Masya-Allah taala anu. Baik, kata Nabi SAW, apabila salah seorang kalian sampai di suatu majlis, mana tempat berkumpul orang duduk-duduk. Majlis ni kalimah asalnya jalasa, yujalisu. Jalasa mana duduk. Kalau majlis, tempat duduk. Dia ada mim depan tu, mim makan. Dia panggil mim makan, majlis. Syifa maknanya sembuh, penyembuh. Kalau nama hospital, mustashfa, tempat menyembuhkan. Dia panggil gitu, masya-Allah tabarakallah taala anhu. Maka hendaklah dia mengucapkan salam. Nampak ada orang duduk, tempat berkumpul orang, bagi salam. Siapa yang lebih afdal bagi salam? Iaitu yang memberi salam adalah orang yang berjalan terhadap orang duduk. InsyaAllah. Orang berjalan, bagi salam pada orang duduk. Orang muda kepada orang tua, atau orang yang berdiri kepada orang yang duduk. Mana martabat orang duduk ni besar. Dia duduk, orang yang berjalan ke orang yang berdiri, bagi salam pada dia. Yang tua diberi salam oleh yang muda. Muda bagi Assalamualaikum pakcik. Kadang-kadang motor lalu, Assalamualaikum. Kita yang duduk bagi salam pada yang naik motor. Tu mata balik lah tu. Hak yang Nabi suruh apa? Yang atas motor bagi salam pada yang berhenti. Hak tu. Sampai naik motor, Assalamualaikum. Salam. Begitu. Mudah aja, tetapi kita rasa berat benda tersebut. Kenapa? Kerana mungkin kita tak kenal orang tadi. Tapi bila kita jumpa seorang yang kita kenal, Assalamualaikum, Allah lamanya tak jumpa begini-gini, insya-Allah. Kata Imam Hasan Al-Banna, jangan kalian itu melalui suatu hari kamu. Jangan lalui satu hari melainkan kamu kenal satu nama baru dalam hidup kamu. Maksudnya apa? Kita disuruh supaya perbanyakkan kawan, banyakkan rakan, kenal orang baru. Jangan takat yang sama aja. Kerana bila banyak berkenalan, mudah banyak syafaat di hari akhirat. Itu dia. Hari ni kita kenal Haji Nazri, besok kita kenal Haji Basri, kemudian kita kenal macam-macam. Kita kenal orang. Tiap-tiap hari satu nama. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Ataupun ada orang nak buat list, minggu ni saya nak kenal orang yang mula huruf N je nama dia. Masya-Allah tabarakallah ta'ala. Habis tu M pula. Dia cari orang yang nama tu. Masya-Allah tabarakallah. Ala kulli hal. Anjur tu sebab dengan bagi salam. Tetapi berhati-hati dengan salam yang jahat. Salam yang jahat. Allahumma salli. Ahmad Syauqi, Ibnu Syauqi ada sebut dalam syairnya apa dia? Nadharatun fabtisamatun fasalamun fakalamun faliqaun. Yang akhir saya tak sebut lagi, nanti saya sebut. Hati-hati dengan salam yang jahat. Apa dia? Nadharatun, melihat, dia dapat tengok. Lawa, kacaknya orang. Nadharatun. Syair dia macam tu. Kemudian apa? Fabtisamatun, abtisam, makna senyuman dia. Dia lerikkan sikit senyuman. Tengok, berkenan dah ni.
Orang tadi balas positif balik, senyum balik. Fasalamun, Assalamualaikum. Fasalamun, dia beri salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ataupun dia, Assalamualaikum, tak jawab dosa, tadi macam Allah Ta'ala. Ni, dia mula dia punya salam kata lah, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Waalaikumsalam. Maka dia kata, fasalamun fakalamun. Maka mula dia berbicara. Buat apa tu? Nak ke mana tu? Seorang je ke? Fakalamun. Kemudian bila ini maknanya berlain jantina. Kalau dulu sebut lain jantina, sekarang tak boleh. Sama jantina pun jadi masalah. Masya-Allah. Fakalamun faliqaun. Maka buat janji temu. Bertemu dia bersembang-sembang. Faliqaun. Maka nanti kita jumpa lagi boleh ke? Maka bertemu di taman bunga. Ini cerita orang dulu taman bunga lah. Sekarang tak pakai dah taman bunga. Banyak oyo dah sekarang. Allah Ta'ala anu. Ya, faliqaun fazinaun. Maka jadilah zina. Allah Ta'ala anu. Berlaku zina. Ahmad Syauqi sebut begitu. Hanya kerana dengan pandangan dan salam yang jahat tadi. Fazinaun. Tambah lagi oleh Ibnu Hamizan apa dia? Fazinaun fabuntingun fabuanganaun. Syaraqallahu taala anu. Ini dia masya-Allah. Nanti udah berzina maka bunting, bila bunting buang anak. Ini gejala yang semakin berleluasa. Masya-Allah tabarakallahu taala anu. Ya sedih kita baca hari surat khabar, ingat saya minggu lepas tentang harian Metro sebut kadar zina di Malaysia semakin meninggi, meningkat. Dia bukan kira pakai minggu dah. Dalam minggu ni ada 5 kes zina. Tak. Sekarang pakai jam. Kalau dulu pakai minggu, sekarang dah pakai jam. Berapa jam sekali ada kes zina, berapa jam sekali ada kes rogol. Masya Allah. Kerana pendedahan. Itu sebab salam ni kena salam yang baik dengan niat li ta'arafu, kerana nak memberi penghormatan dengan berkenalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan apabila ia ingin bangkit untuk pergi, jadi kalau kita datang dalam satu majlis, Assalamualaikum. Itu sebab saya ingat dululah, sekarang jarang. Dulu hantar dalam masjid pun orang kalau masuk, Assalamualaikum kata. Masuk masjid pun dia bagi salam pada orang yang duduk. Orang duduk pandang, Waalaikumsalam. Itu sambunglah duduk balik. Masya-Allah. Kerana apa kalimat salam tu mungkin kita tak mendalami kalimat salam. Apa dia? Assalamualaikum. Sejahteralah ke atas kalian. Tu sebab perkataan sejahtera ni bukan mai sejahtera tu aja. Masya-Allah. Sejahtera ni maknanya bebas. Bebas, kebebasan. Itu sebab kena ada kalimat salam, ada kalimat sejahtera untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Allah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. As-sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam sejahtera ke atasnya. Sejahtera itu maksudnya apa? Tu sebab ulama cakap, barang siapa yang baca Allahumma salli ala Muhammad, tu dia baca itu. Kita kata bagus dah ni, ada Sayyidina Muhammad ni bagus dah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu kata ulama, hukum membaca selawat yang demikian rupa makruh. Apa makruh pula Ustaz? Kerana dia menggugurkan satu perintah Allah, iaitu salam. Itu dia, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, iaitu yang baik. Masya-Allah. Adapun dalam selawat, makruh tu bukan menjadi dosa, tak. Selawat ni benda yang paling paling utuh sekali. Bila seseorang itu berselawat walaupun dalam keadaan riak, diterima di Allah Ta'ala. Sembahyang riak, merdud, tertolak. Masya-Allah Ta'ala. Orang sedekah dalam keadaan riak, tertolak. Orang yang buat amal riak, tertolak. Kerana riak tertolak sekalian amal, kecuali illa salatu ala nabi, kecuali selawat atas nabi. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan riak banyak selawat, Allah tetap kira, kerana itu selawat. Allah tabarakallah ta'ala anhu. Ini suatu amal yang paling utuh, suatu amal yang paling besar. Dan saya nak ucapkan salam sejahtera. Sejahtera itu maknanya apa? Dibebaskan ataupun diselamatkan daripada yang wasallim untuk Nabi. Ini cerita untuk Nabi. Wasallim itu adalah makna sejahtera dan selamatlah ia daripada gegak gempita huru hara hari kiamat. Itu maksudnya Nabi Muhammad diselamatkan daripada huru hara gegak gempita hari kiamat. Dan
Itu yang kita dambakan di dalam perkataan selawat kita, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi. Kan alif lam saja situ. Kenapa tak ada kata wa ala ahlihi? Ahli ni ahli keluarga. Wa ala ahlihi wa sahbihi, dan sahabatnya ajma'in. Ada awak pernah jumpa wa ala ahlihi? Masya-Allah, ada hadis wa ala ahlihi. Tak ada. Allah Taala. Kenapa dia tidak mengatakan ahlihi? Kalau ahlihi itu cuma anak beranak Nabi, ahli keluarga Nabi. Tapi disebut sini wa ala alihi, iaitu seluruh keluarga Nabi. Maknanya siapa? Kita ni pun juga ahli keluarga Nabi SAW. Kerana alif lam saja ahli umat Muhammad. Itu sebab kita kena ucapkan sejahtera ke atas alihi, yang terkait dengan Nabi SAW. Siapa yang terkait, iaitu umat Nabi SAW, sejahtera selamat ia daripada gempita hari kiamat. Allah Ta'ala. Yang ingat pada Allah Ta'ala, yang jadi umat Nabi SAW, tu sebab pesan guru kita. Apa pesan dia? Saya ingat pesan dia, baru ni dia pesan lagi. Jangan gugurkan diri kita, ataupun jangan letakkan diri kita keluar dari umat Muhammad. Ada satu amal yang akan menggugurkan kita daripada umat Muhammad. Ada, insya-Allah. Kelakuan apa dia? Itu dia LGBT. Masya-Allah. LGBT ni Nabi kata, laisa min qaumi, laisa min ummati, bukanlah daripada kalangan kaumku, bukan daripada kalangan umatku yang melakukan perbuatan kaum Lut, kata Nabi SAW. Yang melakukan perbuatan kaum Lut, gugur dia jadi umat aku. Walaupun dia hidup zaman ni, gugur dia jadi umat aku, kata Nabi SAW. Syafaat tak dapat, permohonan untuk dapat bantuan Nabi pun tak dapat. Nabi tak kenal dia, insyaAllah. Kerana dia sendiri menggugurkan dirinya. Dia unregister, keluar, apa insyaAllah nama dia, keluarkan diri daripada umat Muhammad. Kata Nabi, laisa min ummati wa laisa min qaumi, bukanlah daripada kalangan umatku, bukan daripada kalangan kaumku, yang amalan bin amalan ahli Lut, yang beramal dengan perbuatan kaum Nabi Lut. Makna tu sebab siapa yang ada buat, insya-Allah tabarakallah taala kena taubat bersungguh-sungguh, minta ya Allah, saya menyesal ya Allah, nak masuk balik dalam kalangan orang yang bertakwa pada Allah Taala. Aku tak nak diregisterkan sebagai bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang satu zaman perbuatan ni meleluasa. Di zaman moden banyak. Hatta waktu itu Allah Taala datangkan kiamat. Kerana semua telah gugur daripada carta ahli Muhammad. Cara Allah Ta'ala. Dah carta gugur habis. Walaupun dia dok kata, saya ni umat Muhammad, saya dok selawat pada Nabi. Tapi Nabi dah jelas bagi tahu, laisa min qaumi, laisa min ummati, bukan umat aku, bukan kaum aku. Dia bukan perkataan saja, memang berlaku peguguran. Dia akan gugur seterus-terusnya begitu. Masya Allah. Jadi itu sebab perkataan ni, wasallim, saya tekankan salam ni tadi. Kita mendoakan orang tadi bukan doa tengok dia syahadah. Assalamualaikum, ke atas engkau kesejahteraan, mana? Selamat imanmu, selamat akidahmu, selamatlah engkau daripada gempita huru hara hari kiamat. Itu maksud dia. Dan kita nak doakan semua orang biar selamat daripada perkara tu. Kita duk risau, ustaz sekarang ni ustaz, LGBT banyak, taman kami tu ustaz, Allah, budak-budak. Kita duk sebut cerita. Tapi pernah tak kita kata Assalamualaikum pada orang? Kita doakan, nak doa malam-malam ni, nak angkat Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah, bisalamatin hadzal makan, selamatkan kami tempat. Tak ada kita nak bangun malam itu untuk itu pun payah. Maka kita ringankan doa tiap orang ni tadi dengan doa kesejahteraan, selamat akidah dan iman dengan Assalamualaikum. Doa yang paling pendek, doa yang paling ampuh dan utuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu dalam 40 perkataan salam kita setiap hari, hak mana yang Allah Taala ambil doa tu tadi. Tu sebab dia dinisbahkan dengan Assalamualaikum. Walaupun saya datang jumpa Fakhri, saya cakap Assalamualaikum. Kalau ikut kaedah Arab, dia bukan Assalamualaikum, Assalamualaika, satu orang. Atau dengan perempuan, Assalamualaiki, satu orang. Tapi kenapa jumpa satu orang dia jadi kakumakum, kum, ramai. Maknanya Assalamualaikum walau satu orang. Atau dia masuk dalam rumah yang tak ada orang, Assalamualaikum. Orang ni tak nampak lagi, tapi dia dah kum dulu, lil ihtiram, kerana memuliakan dan mengharap semua orang selamat daripada azab Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Jangan tinggalkan salam, tak kira siapa pun. Hatta tengok budak lepak tepi jalan yang kita dah bersyukur, ini budak tak pergi masjid, Masya Allah, marah kita. Dah,
Assalamualaikum. Itulah doa terakhir kita untuk dia orang. Ya Allah, dia nak lepak ke, dia nak apa ke, kami doakan selamat iman ni, akidah dia. Itu je. Bukan kita klaim hari ni kita buka ahli syurga ni, Allah Ta'ala anhu. Itu sebab hari ni banyak lahir daripada ilmuwan yang klaim orang suka masuk neraka. Ni saya marah betul, Allah Ta'ala anhu. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu ustaz Bugis, saya terlupa pula nama dia. Allah Ta'ala. Iya, ini asyik musik orang semuanya masuk neraka. Apa dia fikir neraka itu nenek dia yang punya? Masya-Allah. Dia ingat nenek dia punya agaknya nak masukkan orang semua dalam neraka. Masya-Allah, tabarakallah taala. Boleh. Kita tidak boleh ada pengharapan ataupun perkataan yang menuduh orang masuk neraka. Tak boleh. Jangan sampai macam tu. Saya buat satu perangai bernama ahli ilmu hari ni. Pantang tengok orang buat amal lain daripada dia, semuanya bid'ah. Udah bid'ah, kullu bid'atu dhalal, bid'atu finnar, kata dia. Bid'ah dalam neraka, kata dia. Masya-Allah. Saya nak tanya ada satu orang laki-laki non muslim berusia 80 tahun. Selama 80 tahun itu tadi dia hidup cara kafir. Kafir dia. Insya-Allah. Tetapi ketika ada satu hari daripada pengakhiran hidupnya, dia mengatakan la ilaha illallah. Apa Allah bagi pada dia? Masuk syurga. Kerana satu kalimah la ilaha illallah, sehari je daripada 80 tahun dia hidup tu, sehari dan sekali je dia sebut la ilaha illallah, Allah masukkan dia dalam syurga. Hak kita ni yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, buat tahlil tiba-tiba masuk neraka, tak pelik ke? 40 kali la ilaha illallah, oh ni ahli neraka ni, bid'ah, kata dia. Masya-Allah, tabarakallah. Tak logik lah kalau fikir macam tu. Kerja nak masukkan orang dalam neraka aje. Tu sebab masukkan orang dalam neraka ni kerja iblis je. Sama-sama. Tak saya sebut kerja iblis je. Syekh Sya'rawi Mutawali. Syekh Mutawali Sya'rawi mengatakan apa? Dia didatangi oleh seorang laki-laki, lalu laki-laki tadi mengatakan kepada Syekh Mutawali tentang kewujudan sebuah kasino ataupun sebuah bar, kelab malam yang dalamnya ada joget-joget. InsyaAllah, tabarakallahu ta'ala anhu. Maka kata dia, ya Syekh, aku nak bentras ataupun aku nak hapuskan kelab malam tu. Wa kaifa, kata Syekh, bagaimana kamu nak hapuskan? Saya akan pasang bom dan saya akan letupkan. Saya akan letupkan kasino tu. Dia Arab ni kalau kata nak hapus ni bukan kata hapus macam kita report MBSA ke tak, report buat viral ke tak. Sana pakai bom terus. Insyaallah, barakallahu taala. Bom selesai masalah. Tu pandang Arab begitu, jalan singkat. Aku nak pakai bom meletupkan tempat tu. Lalu kata Syekh, kalau kau pasang bom, apa jadi pada orang dalam tu? Nescaya dengan orang-orangnya mati, dengan arak-araknya binasa, dengan semuanya hancur. Orang tadi mati dalam keadaan apa? Keadaan melakukan maksiat, Syekh. InsyaAllah. Lalu ketika itu, ke mana mereka akan pergi? Ke dalam neraka, kata dia. Dalam neraka, kata lelaki kata dia. Kalau begitu, tak ubahlah engkau dengan iblis. Kerana iblis dia mengharap semua orang masuk neraka. Dan engkau nak bunuh orang supaya mereka masuk neraka. Bukan macam tu metod dakwah dalam Islam ni. InsyaAllah, tabarakallah ta'ala. Sepatutnya yang dikatakan selamatkan orang lain tu, orang yang dalam tu semua kamu dapat tarik keluar pergi syurga Allah Ta'ala. Itu yang betulnya. Bukan maknanya kamu kata, ada semua ahli neraka tu. Melepak tu ahli neraka tu. Ada sebenarnya ahli... Mudah nuduh orang masuk neraka tu. Saya cukup suka Ustaz kata, dia ingat neraka neneknya punya agaknya, ada kupon masuk dalam neraka. Masya-Allah, tabarakallah taala anhu. Ya Allah, memang ada perkara yang boleh kita nisbahkan begitu. Ada. Tu sebab kita harap tak lain tak bukan dengan ucapan salam lah doa kita. Nanti Allah tanya kita di mizan tu, ketika melepasi nak sampai kepada mizan Allah Ta'ala, nak timbang kita, nak dihisap tu, Allah tanya, apakah hak yang dimiliki oleh temanmu atau saudaramu yang tidak kamu laksanakan? Apa dia? Hak setiap orang terhadap orang lain pagi hari, apa dia? Minta ampun untuk semua orang. Tu sebab kalau kita mengaji dulu, sekurang-kurangnya lepas main subuh, astaghfirullah, lepas istighfar untuk diri sendiri, apa dia? Astaghfirullah halil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku minta ampun untuk diriku dan mukminin mukminat. Astaghfirullah halil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah halil mu'minina wal mu'minat. Kerana tak nak nanti disoal Allah, apakah hak saudaramu yang tak kamu tuntut, tak kamu laksanakan? Hak yang kedua apa dia? Apa tu yang Nabi sebut? Aksyafus salam, dengan mendoakan. Ada tak awak doakan saudara mara kamu? Ada tak awak doakan teman-teman kamu? Nak kata doa dengan tadahan tangan tadi, saya tak punya masa. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum tu dah terangkat tanggungjawab doa kita pada orang sekalian. Tu
Itu sebab dengan kalimat kum li ihtiram, jadi semua orang dapat doa tadi. Masya Allah. Itu sebab jangan tinggal salam walau tak kenal orang. Naik motor tengah kona, Assalamualaikum, kona Assalamualaikum, tangan angkat, Masya Allah, tak apa, jatuh mati dalam keadaan doa orang, insyaAllah tabarakallah ta'ala. Ada sebab orang gini ya Rahman, tapi janganlah buat benda macam tu, itu membinasa diri pula. Maknanya jangan berkira orang siapa pun, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Benda ni mudah cakap je, kadang nak buat susah, nak usah ustaznya sekalipun. InsyaAllah tabarakallah ta'ala. Masya Allah, ustaznya lagi kadang-kadang orang yang bagi salam pada dia, padahal Nabi SAW berebut dengan para sahabat siapa nak bagi salam dulu. Kerana hukum memberi salam itu sunat, menjawabnya itu wajib. Tu kadang minta maaf, saya tak teli kita ni. Tak teli. Ustaznya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisautil jahar, dengan suara yang jelas. Yang jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya senyap-senyap, insya-Allah. Patutnya kalau ustaznya Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, tak jadi masalah pun dalam masjid nak Waalaikumsalam. Tu sebab kalau pergi kuliah, saya cukup suka pergi kuliah dalam penjara. Masya-Allah. Sebab saya antara penceramah penjara. Kalau bagi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sel tu bergegar. Wing kanan, wing kiri. Wing kiri ada 600 orang, wing kanan 600 orang. Wing belah depan, saya duduk tengah-tengah. Jadi 4 wing, 4 lokap pakai grill. InsyaAllah tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tak kalah orang dalam bagi salam. Masya-Allah. Biasa dia baca hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kena senyap dulu. Apa dia? Sallallahu alaihi wasallam. Penjara tu bergegar bunyi ni, masya-Allah tabarakallah taala. Ni orang-orang masya-Allah. Mudah-mudahan keluar pun macam tu jugalah. Tabarakallah taala. Masya-Allah. Depan ni saya ingat traffic light Behrang Station. Masya-Allah. Saya tengah dalam pergi kuliah, naik kereta, tangan letak, ada satu wira macam orang gila gamaknya, masya-Allah. Dia break sebelah saya. Dia buka tingkap, saya pun buka tingkap, dia buka. Dia tengok. Assalamualaikum, masya-Allah. Ustaz Ridwan ya. Saya je dalam tapah, menjaga tapah, ingat tak? Banduan, kalau taala. Dia kata siapa ni? Saya kata banduan penjara tu 4,000 orang. Nak ingat awak seorang belum tentu lagi. Dah lah, banduan ni bukan semua orang yang duduk situ stay lamanya. Ada yang hari ni masuk, besok keluar, ada yang peril, ada yang sebagainya. Ala kulihan. Tak apalah, ingat. Ya, kita pun kena berlakon juga ingat orang ni, masya-Allah taala. Ya, ingat insya-Allah. Mula dia tembak salah. Ustaz, di penjara Tapoi kan? Tapoi? Bila mula saya pergi Tapoi, insya-Allah. Tak ada, tak pernah. Tapah? Ya, tapah. Dia rupanya banyak kali masuk penjara, tukar-tukar. Masya-Allah taala. Jaga sana, jaga sini, semua masya-Allah tabarakallah taala. Tapi saya nak ambil satu yang positif, dia buat apa? Tak malu bagi salam. Masya-Allah. Kadang kita nak bagi langsung masya-Allah. Tengok juga, tak payahlah buat malu je bagi salam orang. Kalau dia tak jawab macam mana, tak jawab tu urusan dia. Yang penting kita dah bagi salam. Tu je, kita dah doa orang, kita dah lepas tanggungjawab kita terhadap saudara kita. InsyaAllah nanti kita sambung membela harga diri seorang Muslim pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Itulah kadang-kadang kita nampak benda tu macam remeh, kecil je, tapi tanggungjawab dia besar sebenarnya tu. InsyaAllah. Dan kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk melaksanakannya, insyaAllah. Sebelum tangguh, saya minta izin Tuan Pengurusi buka soalan dalam 3 minit lah. Wallah, kalau dia nak bertanya, falyatafaddal ma'jura. Tengah masak, kita panggil lah. Orang setengah masak, okey, baik. Tengah masak, dia memang suka lah, jumpa mana pun. Kadang-kadang dengan India mana pun dia bagi jalan. Dia orang macam tu, macam mana kita jawab? Baik. Selama lafaz dia betul, Assalamualaikum, Assalamualaikum kata dia, maka wajib kita jawab. Walaupun salam tu datang dari orang gila, insya-Allah. Itu baru setengah masak. Ayah ni memang dah masak betul. Insyaallah ta'ala. Yang masak betul pun kita kena jawab. Insyaallah ta'ala anhu. Hatta salam itu datang daripada Yahudi. Kan Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang Yahudi bagi salam? Kalimat dia tak betul kan? Kerana orang Yahudi dia bagi salam dengan cara mendoakan kebinasaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iaitu kebinasaan dan kecelakaan atas engkau. Kata Nabi SAW, jawab juga. Waalaikumsalam. Dan ke atas engkau juga. Maknanya setiap salam tadi kena jawab. Ustaz, Cina bagi? Jawab juga.
Mudah-mudahan doa kita jadi penyebab hidayah dia. Wa'alaikum, mudah-mudahan kau diberi Allah Ta'ala hidayah. Itu je. Jangan kita tak jawab. Maka kita jawab juga. Tak kira lah setengah masak, suku masak, well done ke, half cook ke, insyaAllah Allah Ta'ala. Itu kita jawab juga dengan salah mereka tadi. Tak jadi salah. Wallahu'alam. Ada lainnya? Tak ada dan insya-Allah tabarakallah tak ada. Sekadar itu saja yang dibunda rahmati Allah Ta'ala. Salah silap tutur bicara saya, apalah saya sampaikan kiranya tidak bertepatan murad kita. Pada Allah Jalla Jalaluhu wal Azam saya minta ampun. Pada barisan ayahanda ibunda rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya susun 10 jari mohon maaf dan mohon ditegur diri ini dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina malik qudri unsa wa zakarallah muftah alaina futuhal arifin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiy wasiddiq wasyuhada'i wasalihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbi la yash'a' wa 'amalu la yarfa' wa du'a la yasma'. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika